Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tibalah masanya sampai kepada episod yang ke-22 surah An-Nas. Sepanjang kita selusuri surah lazim, bermula daripada surah Ad-Duha, dan alhamdulillah pada pagi ini kita sudah sampai kepada surah yang terakhir surah lazim, iaitu surah An-Nas. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya berharap siapa yang memandang saya ini adalah orang-orang yang istiqamah sampai kepada penghujung video ini, sebab pada penghujung video ini, penghujung live ini, saya ada sesuatu yang saya nak maklumkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya minta jasa baik semua untuk sama-sama bersama-sama dengan saya sehingga hujung live pada pagi ini, sebab pada penghujung live pada pagi ini saya ada nak maklumkan sesuatu perkara insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pertama sekali syukur, lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah telah memilih hati kita dan jasad kita untuk sama-sama kita sambung belajar surah-surah lazim ini, dan alhamdulillah kita istiqamah daripada surah Ad-Duha sampai kepada surah An-Nas dah pagi ini. Alhamdulillah 22 hari, 22 episod, 22 surah. Alhamdulillah hampir sebulan kita berjalan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pertama sekali lafazkan kalimah syukur dulu kepada Allah. Syukur kepada Allah, Allah masih memilih hati kita dan jasad kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Dan kedua, Allah masih memilih kita ni untuk dihidupkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ada banyak lagi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita buat, dan Allah masih bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diri saya bercakap kat depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pertama sekali jangan lupa sharekan dulu. Kan saya cakap hujung live ini ada perkara yang saya nak maklumkan. Jadi nak maklum tu saya berharap pada semualah, ramailah yang sudi sharekan, supaya bila mana saya maklumkan kejutan, tak adalah kejutan sangat apabila saya maklumkan sesuatu tu ramai yang tengok. Sebab kalau boleh saya nak ramai yang dapat manfaat daripada apa yang kami buat ini. Tuan-tuan, kami sendiri pun, walaupun saya mengajar sekali mana pun, saya tidak akan mencapai sesuatu perkara selagi mana tuan-tuan tak bantu saya. Maksudnya saya tak boleh capai benda tu. Tak boleh capai ramai orang tengok, tak boleh capai share yang banyak, melainkan tuan-tuan sendiri bantu saya. Siapalah saya tanpa tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah. Jadi sebab tu saya mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada tuan-tuan juga. Sharekan live ini insya-Allah. Kita nak sambung surah An-Nas, dan insya-Allah pada akhir live kali ini saya akan ada nak bagi tahu sesuatu insya-Allah. Tak adalah kejutan sangat, tapi kejutan lah juga. Tak adalah sangat tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita masuk pada surah apa tuan-tuan? Surah An-Nas, insya-Allah. Surah An-Nas. Muhammad Tirmizi Uthman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sam Selamat, Assalamualaikum Ustaz, dan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah kepada semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, ahli Al-Quran. Moga kita semua istiqamah insya-Allah. Zanariah Yazid, top fan, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahir Muhammad Nur, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pagi ini Allah temukan balik kita pada episod yang ke-22 untuk kita sambung surah An-Nas insya-Allah. Jadi saya minta jasa baik semua. Tuan-tuan, di sebelah kiri bawah sekali ada butang share, dan tuan-tuan sharekan live ini supaya ramai mata-mata yang memandang, ramai yang dapat manfaat. Macam saya sebut tadi, saya tak akan capai sesuatu perkara itu tanpa bantuan dan pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Tak akan tercapai tanpa bantuan dan pertolongan tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebab itu saya meminta pertolongan daripada tuan-tuan untuk sebarkan live ini, supaya ramai dapat manfaat, supaya kita pun dapat meraih investment
untuk akhirat kita sendiri tuan-tuan. Bukan investment untuk siapa-siapa pun tuan-tuan. Bukan investment untuk siapa-siapa pun. Investment untuk akhirat kita juga tuan-tuan. Investment untuk akhirat kita. Saham akhirat kita. Di dunia ni macam-macam bentuk saham ada tuan-tuan. Macam-macam bentuk saham ada. Dia cerita labur sekarang ni berapa persen, nanti berapa tahun nanti akan ada pulangan balik. Itu saham dunia tuan-tuan. Saham dunia. Tapi saham yang lebih besar adalah saham akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidup abadi adalah di akhirat, bukan di dunia. Adakah salah mencari saham dunia? Tidak salah, saya tak cakap itu salah tuan-tuan. Tapi yang saya cakap adalah besar lagi saham adalah saham akhirat. Yang besar lagi, kalau saham yang kecil-kecil kat dunia ni pun kita kejar, apatah lagi saham yang besar, saham ke akhirat. Maka saham ke akhirat ni lagi patut kita kejar tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita faham dengan konsep hidup yang abadi, hidup yang berkekalan di akhirat, maka kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan investment akhirat tu sendiri. Itu maksudnya tuan-tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah surah An-Nas muka surat berapa tuan-tuan? Muka surat berapa? Tulis dalam komen. Siapa tahu muka surat berapa tuan-tuan? Muka surat 604 insya-Allah. Muka surat 604. Saya nak baca komen. Alhamdulillah tuan-tuan, jangan lupa share kan yang baru masuk, selamat datang kepada page Terengganu Mengaji. Jangan lupa like page Terengganu Mengaji, follow page Terengganu Mengaji, insya-Allah. Lepas ni kita akan ada macam-macam aktiviti tuan-tuan, insya-Allah. Jadi jangan lupa dan sharekan live ini supaya ramai yang boleh belajar daripada apa yang kita kongsikan, insya-Allah. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabiah Muhammad Yusuf, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Ramazin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahir Muhammad Nur, muka surat 604. Okey tuan-tuan, tulis di ruangan komen surah An-Nas muka surat 604. Tulis di ruangan komen surah An-Nas muka surat 604. Saya ulang sekali lagi. Tulis di ruangan komen surah An-Nas muka surat 604. Sebelum tu boleh tak tuan-tuan dan puan-puan komen, adakah suara saya ni cukup jelas ataupun ada gangguan lain? Tak jelas ke apa ke, sekat-sekat ke, bunyi bising ke? Tolong komen tuan-tuan, saya nak tahu. Sedap kan, sedap-sedap cakap je kayak gitu tuan-tuan. Risau juga sedap-sedap cakap ni. Rasa sedap je blebeh seorang, rupanya tak ada orang dengar. Muka je gerak, memek muka je gerak, sedangkan tak ada orang dengar. Tu lagi seram tuan-tuan, seram. Jadi saya minta tuan-tuan komen, adakah suara saya ni dah cukup jelas ataupun tak jelas, bagi tahu sekat-sekat ke ada masalah lain ke apa ke. Nampak muka ustaz je, muka ustaz pun dah penuh skrin dah tuan-tuan. Besarnya Allah akbar. Lagi PKPB ni ya Rahman, moga kita sama-sama dapat diet lah tuan-tuan. Ada orang sama matlamat dengan saya ni, nak diet insya-Allah tuan-tuan. Slow-slow kita, slow progress kita insya-Allah. Okey, insya-Allah. Zarain here, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahir Muhammad Nur, jelas Alhamdulillah, jelas no? Surah An-Nas muka surat 604. Zanariyah Yazid, jelas. Muhammad Tirmizi Uthman muka surat 604. Nur Ramazin, jelas Ustaz. Zarain here, suara terbaik no? Okey tuan-tuan, jom kita sambung. Jadi macam biasa tuan-tuan, mula-mula marilah sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, macam biasa, niatkan dalam hati tuan-tuan, Al-Fatihah ini, ya Allah, Al-Fatihah ini aku hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, kepada diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Tuan-tuan di rumah pun ikut bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita sambung dengan bacaan selawat kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat 7 kali ikut sama-sama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi tuan-tuan, bagi yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan kepada page Terengganu Mengaji. Jadi macam saya sebut pada awal-awal balik tuan-tuan, saya mengharapkan mata-mata yang memandang saya pada pagi ini adalah orang yang kekal sehingga penghujung live kali ini. Sebab apa? Sebab pada penghujung live kali ini saya ada nak maklumkan sesuatu perkara. Pada penghujung live kali ini saya ada nak maklumkan sesuatu perkara. Jadi saya mengharapkan mata-mata yang memandang ini adalah mata-mata yang kekal sampai pada penghujung. Kekal sampai penghujung live kita ini, sebab pada penghujung tu saya ada nak maklumkan sesuatu perkara. InsyaAllah perkara itu boleh memberi manfaat kepada kita dan boleh memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, muka surat 604. Siapa yang ada di rumah ataupun dia ada pejabat, ada Quran depan dia, boleh buka Al-Quran tu. Ambil wuduk, buka Al-Quran muka surat 604, surah yang terakhir. Tak payah pun nak cari tuan-tuan. Belek muka surat terakhir sahaja. Muka surat surah yang terakhir, surah An-Nas. Surah apa? Surah An-Nas. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak masuk surah An-Nas. Ada berapa ayat tuan-tuan? Ada 6 ayat insyaAllah. Surah yang menjadi amalan kita, 3 kul. Saya ingatkan daripada mula-mula masuk surah Al-Ikhlas lagi, bahawa 3 surah yang kita selalu baca tuan-tuan, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 3 kul yang selalu kita sebut, 3 kul ni tuan-tuan, adalah surah-surah yang menjadi amalan kita. Kadang-kadang kita baru nak tidur, kita baca 3 kul. Kadang-kadang tuan-tuan kita buat perkara-perkara, contohnya perlindungan diri. Perlindungan diri ada 3 kul. Dalam maksurat ada 3 kul. Jadi tuan-tuan, bahawa nak cerita ni, bahawa 3 kul ni menjadi amalan kita. Adakah surah yang selalu kita baca, yang selalu kita amalkan ini, yang kita baca sebagai pelindung diri ni, bacaan dia betul? Adakah bacaan dia betul? Itu persoalan tuan-tuan. Adakah bacaan dia betul yang kita baca selama ni? Sebab itu tuan-tuan, perhatikan betul-betul setiap huruf yang kita nak tengok ni, setiap huruf yang saya sebutkan ini. Sebab apa? Sebab setiap huruf itu sangat penting. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita tersilap bacaan huruf sehingga mengubah makna. Jadi tuan-tuan bayanglah, kita nak baca sebagai perlindung diri, tapi bacaan kita salah, maksud salah tuan-tuan, boleh membawa kepada dosa pula kadang-kadang. Sebab itu tuan-tuan, fungsinya kita kena belajar Al-Quran, surah An-Nas. InsyaAllah, jom sama-sama kita lihat dan sama-sama kita baca. Macam biasa, saya bawa tuan-tuan mengembara. Saya ulang sekali lagi, yang baru masuk, selamat datang. Saya mengharapkan siapa yang memandang saya ini kekal sampai penghujung live. Sebab apa? Sebab pada penghujung live nanti, saya nak maklumkan ada sesuatu perkara yang sangat penting, insyaAllah. Sangat penting, supaya perkara itu boleh memperbaiki diri kita dan keluarga kita juga tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak kekal sampai pada penghujung, insyaAllah. Tuan-tuan, jom kita masuk surah An-Nas. Ini rupa dia tuan-tuan. Mesti tuan-tuan pernah tengok kan, surah menjadi amalan kita sebelum ni. Surah menjadi amalan kita sebelum ni. Jom kita sama-sama lihat mana tempat-tempat yang kita kena beware, tempat-tempat yang kita kena letak tanda awas. Mana tuan-tuan? Saya mulakan bacaan isti'adzah. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Saya mulakan dengan bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat yang pertama, tuan-tuan perhatikan ayat pertama tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan ikut bersama-sama di rumah.
Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi saya baca, tuan-tuan ikut tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan ikut. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan, apakah kesalahan yang selalu kita buat pada ayat pertama, tuan-tuan? Yang pertama pada huruf qaf. Yang pertama, tuan-tuan, pada huruf qaf. Kenapa huruf qaf, tuan-tuan? Kenapa huruf qaf? Ramai orang suka baca dengan huruf kaf. Ramai orang suka baca dengan huruf kaf, tuan-tuan. Juga sama teguran saya pada surah Al-Ikhlas, juga sama teguran saya pada surah Al-Falaq, juga sama teguran saya pada surah An-Nas. Ramai orang suka dengan baca kul, tuan-tuan. Kul, salah tuan-tuan. Salah. Kul, ingat kul. InsyaAllah. Betul kan? Qul a'u. Qul a'u. Qul, bukan kul a'u. Kalau tuan-tuan baca dengan kul a'u, maksudnya tuan-tuan dah baca dengan huruf kaf. Tuan-tuan dah baca dengan huruf kaf. Salah tuan-tuan. Tak boleh. Kita nak baca dengan huruf qaf. Qul a'u. Lepas tu yang kedua, apa kesalahan orang suka buat, tuan-tuan? Pada ain. Pada ain ni ramai orang suka buat salah. Dia baca macam ni, tuan-tuan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. A'u 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 a'u. A'u a'u a'u, tuan-tuan. A'u. Kalau kita baca dengan a'u, maksudnya kita baca dengan huruf hamzah. Kalau saya baca dengan a'u, maksudnya saya baca dengan huruf hamzah. Salah ke, ustaz? Salah lah, tuan-tuan. Tukar huruf boleh tukar makna. Tukar huruf boleh tukar makna, tuan-tuan. Jadi jangan sesekali kita salah huruf, tuan-tuan. Jangan sekali kita tukar-tukar huruf. Tak sengaja kena belajar. Kul a'u. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, dia nak terlampau berjaga-jaga pada ain, dia baca macam ni, tuan-tuan. Qul a'u. Dia nak jaga-jaga pada ain, maka hamzah itu juga dia bunyi macam ain, tuan-tuan. Salah juga. Qul a'u. Hamzah ain baris depan u. A'u. Jaga. Yang seterusnya huruf dzal. Ramai orang suka buat silap, paling besar adalah pada huruf dzal. Paling besar orang selalu buat silap adalah pada huruf dzal, tuan-tuan. Apa silap dia, tuan-tuan? Silap dia adalah dia rapat gigi. Teguran saya sebelum ini pun sama, tuan-tuan. Dia suka rapat gigi, tuan-tuan. Dia rapat gigi. Salah ke, ustaz? Salah, tuan-tuan. Rapat gigi bukan makhraj huruf dzal ni. Dia dah jadi makhraj huruf zai. Kalau tuan-tuan rapat gigi, dia dah jadi makhraj huruf zai ni. Nampak tak beza kan tu, tuan-tuan? Beza kan tu? Sedangkan huruf yang ada pada ayat pertama ni huruf dzal. Bagaimana nak sebut huruf dzal, tuan-tuan? Nak sebut huruf dzal adalah lidah kena keluar sedikit lebih daripada gigi. Saya ulang sekali lagi, lidah kena keluar sedikit lebih daripada gigi. InsyaAllah lepas habis ayat ini saya tunjukkan praktikal macam mana. Seterusnya, tuan-tuan, pada sabdu dan sabdu saya tegur. Cuma sabdu pada nun ini tekan lama sikit. Qul a'udzu birabbin nas. Tekan 2 rakaat. Bin nas. Tekan 2 rakaat. Pada apa? Pada nun bersabdu, insyaAllah. Sebab apa, tuan-tuan? Alhamdulillah. Sebab nun bersabdu ni dia ada gunnah dia sendiri. Nun sabdu, mim ada sabdu, dia ada gunnah. Kena jaga-jaga, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi saya tegur balik, qaf jangan baca dengan huruf kaf, tuan-tuan. Ya, dengar ni boleh type di ruangan komen supaya tuan-tuan ingat dan bantu orang lain. InsyaAllah. Yang pertama, qaf jangan baca dengan huruf kaf. Yang kedua, ain jangan baca dengan hamzah. Yang ketiga, zal jangan baca dengan huruf zai. Sabdu jaga. Itu teguran ayat yang pertama. Kita masuk pada ayat yang kedua. Ayat kedua pendek je, tuan-tuan, senang. Ayat yang kedua senang je. Tulis ruangan komen apa yang saya tegurkan tadi supaya tuan-tuan tak terlepas pandang dan tuan-tuan makin ingat. Cara untuk kita kuatkan ingatan apa ilmu yang kita belajar adalah dengan cara kita Allahumma salli Muhammad, dengan cara kita mencatat ataupun menaip ilmu tu, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, tuan-tuan, saya baca Malikin nas. Saya ulang sekali lagi. Allahumma salli Muhammad. Malikin nas. Ayat ini orang tak ramai buat salah, tuan-tuan. Ramai orang buat betul. Ramai orang baca dengan betul. Cuma yang teguran saya, jaga pada huruf nun bersabdu. Jangan malikin nas.
Malikin nas. Tak boleh. Malikin nas. Malikin nas. Jaga. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua jaga macam tu tuan-tuan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tulis ruangan komen tuan-tuan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya baca tuan-tuan. Ayat ketiga saya baca tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Ilahin nas. Sekali lagi saya baca. Ilahin nas. Juga ayat yang ketiga ni tak ramai orang buat silap, tapi tuan-tuan kesalahan biasa orang buat adalah pada panjang ini. Ilahin nas, ilahin nas. Dia baca malikin nas, ilahin nas. Dia baca pendek. Adakah boleh kita baca secara pendek tuan-tuan? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab ada mat asli kecil dekat sini. Mat asli alif kecil dekat sini. Ila. Dua harakat. Ilahin. Hin. Nun bersabdu. Dengung dua harakat. Hinnas. Jaga. Saya ulang sekali lagi. Ayat yang ketiga. Jaga mat asli kecil alif. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Tulis ruangan komen. Mat asli kecil alif panjang dua harakat. Mat. Type di ruangan komen mat asli. Mat asli apa? Kecil alif. Mat asli kecil alif. Kena buat apa tuan-tuan? Panjang dua harakat. Tulis ruangan komen. Mat asli kecil alif. Panjang dua harakat. Panjang dua harakat insyaAllah. Mat asli kecil alif panjang dua harakat. Macam mana? Macam mana rupa dia tuan-tuan? Ini rupa dia. Ila dua harakat. Boleh panjang dua harakat. Saya ulang sekali lagi. Mat asli kecil alif panjang dua harakat. Type di ruangan komen tuan-tuan insyaAllah. Seterusnya. Okey, seterusnya. Alhamdulillah. 130 mata memandang. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur. Jadi saya ulang sekali lagi. Siapa yang baru masuk, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan semua kekal sehingga penghujung live. Sebab pada penghujung live, saya ada pengumuman penting nak bagi tahu kepada semua. Pengumuman yang boleh memperbaiki diri kita dan keluarga kita insya-Allah. Apa yang saya nak umumkan itu, apa aktiviti yang kita nak buat lepas ni, kena tunggu tuan-tuan, kena tunggu. Insya-Allah. Ayat yang keempat. Tulis di ruangan komen ayat yang keempat. Okey, tulis ruangan komen ayat keempat. Zamilah Abdullah mat asli kecil alif panjang dua harakat betul. Syida Malik jaga mat asli alif kecil panjang dua harakat betul. Zanariyah Yazid mat asli kecil alif panjang dua harakat benar. Mat Peter Jeff mat asli kecil alif panjang dua harakat betul. Okey, ayat yang keempat saya baca. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi saya baca ayat keempat. Tuan-tuan di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Min syarril waswasil khannas. Ayat keempat tuan-tuan. Yang pertama, nun berjumpa dengan shin. Nun berjumpa dengan shin. Dengung dua harakat, dengung NGG. Min. Tuan-tuan tulis di ruangan komen ikhfa hakiki, nun berjumpa dengan shin, dengung NGG. Tulis di ruangan komen dengung NGG. Dengung NGG. Saya tulis dengung apa tuan-tuan? Dengung NGG. NGG. Tulis di ruangan komen dengung NGG. Dengung NGG. Type di ruangan komen dengung NGG. Dengung NGG macam mana ustaz? Macam mana? Inilah MINGG. Itu bunyi dia tuan-tuan. Syarril waswasil khannas. Pada ayat ini tuan-tuan, ramai orang silap pada mana? Pada panjang dan pendek tuan-tuan. Bila mana dia nak baca terlampau laju, habis lintang pukan panjang dan pendek dia. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kalau ada orang baca tepi tuan-tuan, bunyi dia macam tu tuan-tuan, tuan-tuan pergi sebelah telinga kanan dia tuan-tuan, tuan-tuan ajar dia mengucap tuan-tuan. Ajar dia mengucap. Jangan macam tu. Tak boleh. Jaga panjang pendek. Min syarril waswasil khannas.
Waswasil khannas. Nun bersabdu dengung 2 rakaat. Nun sabdu dengung 2 rakaat, tulis di ruangan komen. Nun bersabdu dengung 2 harakat. Okey, saya sambung pada ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen ayat yang kelima. Tulis di ruangan komen ayat yang kelima. Saya baca ayat yang kelima, tuan-tuan. Di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Zamila Abdullah dengung NGG. Masli Alif panjang 2 rakaat betul. Syida Malik Ikhfa Hakiki dengung NGG betul. Ayat yang kelima saya baca, tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya baca sekali lagi, tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuan-tuan, pertama jaga huruf dal baris bawah. Huruf dal saya dah tegur tadi, jangan sesekali kita baca dia dengan huruf zai. Jangan sesekali kita baca huruf dal ini dengan huruf zai seperti ini. Macam mana nak tahu, Ustaz? Macam mana nak bezakan, Ustaz? Senang. Kalau tuan-tuan baca dengan gigi tuan-tuan rapat, maksudnya tuan-tuan dah baca dengan salah. Tuan-tuan dah baca dengan huruf zai kat bawah ni. Nak baca huruf dal seperti ini dengan bacaan yang betul adalah lidah kena keluar lebih daripada gigi. Allazi bukan allazi, bukan, salah. Jadi tuan-tuan jaga-jaga. Kesalahan yang kedua orang suka buat adalah pada huruf sad baris depan. Tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan di rumah ikut sama-sama dengan saya. Kita nak belajar bezakan, tuan-tuan. Ikut bersama dengan saya. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena bezakan sin baris depan dengan sad baris depan. Sin baris depan bunyi dia su. Ulang di rumah, sin baris depan bunyi dia su. Sad baris depan bunyi dia su. Sad baris depan bunyi dia su. Tebal. Lidah terangkat sikit. Su, 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 su. Nampak tak? Bunyi, perbezaan bunyi dia, tuan-tuan. Perbezaan bunyi dia. Saya ulang sekali lagi. Su, su. Bunyi sad ini lagi tebal. Su, su. Sin baris depan, su. Sad baris depan, su. Su, su. Su, su. Sad baris depan ni kena lagi tebal, tuan-tuan. Jadi kalau kita baca dengan fi sudu, fi su sudu, salah. Kita dah baca dengan huruf sin. Jadi nak bunyikan huruf sad, lidah kita terangkat sedikit. Allahumma Muhammad. Lidah kena terangkat sedikit nak menunjukkan sifat yang ada pada huruf sad ini berbeza dengan sifat yang ada pada huruf sin. Fi sudu, sudu. Sudu, sudu, bukan sudu. Sudu tak nak, sudu tak nak. Sudu-sudu kat rumah tu tak nak, tuan-tuan. Sudu tak nak, garfu pun tak nak. Kita nak sudu, su. Lagi tebal daripada su. Bezakan su dengan su. Bezakan dia, tuan-tuan. Sudu. Jadi saya tegur sekali lagi ayat kelima, tuan-tuan. Tulis dalam komen. Jangan baca huruf zal dengan zai. Jangan baca huruf zal dengan zai. Kalau zal dengan zai, jangan baca huruf zal dengan zai, tuan-tuan. Silap. Yang kedua, jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Jaga-jaga. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-6, tulis orang komen, jangan baca huruf zal dengan zai. Jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Tukar huruf boleh tukar makna haram untuk kita buat, tuan-tuan. Ayat ke-6, ayat terakhir, tulis dalam komen ayat ke-6, ayat yang terakhir. Tulis dalam komen ayat ke-6, ayat yang terakhir. Saya baca. Alhamdulillah. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi saya baca. Minal jinnati wan nas. Pada ayat ini, apa yang tuan-tuan kena jaga sangat-sangat? Jaga nun sabdu dengungkan 2 rakaat. Minal jinnati wan nas. Jangan minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jangan, tuan-tuan. Orang kalau ada baca macam tu, tuan-tuan, tuan-tuan pergi telinga sebelah kanan dia azan, tapi telinga sebelah kanan dia salah, tuan-tuan. Nun sabdu dengung 2 rakaat. Nun sabdu dengung harakat. Minal jinnati jinnati wan nas. Jaga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perhatikan balik surah An-Nas. Saya ulang daripada awal sampai ke ayat terakhir. Sebab kita dah pada penghujung dah ni, tuan-tuan.
Jadi insya-Allah saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tentang kat rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. Kita ulang sekali lagi ayat pertama. Kita mula daripada bismillah. Ikut sama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Jaga ayat keempat yang tuan-tuan, jangan min syarril. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi tuan-tuan, mana tempat yang saya tegur, mana tempat yang saya suruh jaga-jaga, perhatikan betul-betul. Jangan sesekali kita ulang kesalahan, lagi-lagi kesalahan yang menyebabkan pertukaran makna tuan-tuan. Jadi itulah rupa surah An-Nas, surah terakhir episod surah-surah lazim kita. Jadi tuan-tuan, macam biasa saya membawa tuan-tuan semua mengembara. Jom kita mengembara. Jeng 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 jeng. Seronok ustaz bawa mengembara pula tu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Macam saya tegur tadi, saya nak tunjuk praktikal huruf zal tuan-tuan. Praktikal huruf zal. Ramai orang suka baca dengan salah huruf zal. Zal. Tuan-tuan, ada 3 huruf makhraj yang sama dengan cara lidah kena lebih daripada gigi. Yang pertama huruf zal. Huruf zal ni huruf yang macam dal tapi ada titik kat atas. Itu huruf zal yang saya tunjuk tadi. Yang kedua adalah huruf tha. Huruf tha, huruf yang macam ta tapi dia ada tiga titik kat atas. Itu huruf tha. Yang ketiga huruf dha. Kadang-kadang tuan-tuan rupa muka kita ni buruk sikit, tak apa tuan-tuan, asalkan makhraj kita betul. Dha ni huruf yang macam ta tapi ada titik ke atas. Okey tuan-tuan, ada tiga huruf. Saya ulang sekali lagi, ada 3 huruf makhraj yang kena keluar lidah tuan-tuan. Makhraj yang kena keluar lidah. Kena keluar lidah tu lebih daripada gigi. Yang pertama huruf zal. Saya tak tahu tuan-tuan nampak atau tidak. Tuan-tuan boleh screenshot dan rotatekan balik. Saya minta maaf, mungkin screen dia jadi terbalik. Huruf zal, huruf tha dan huruf dha. Huruf zal, huruf tha dan huruf tha. Tiga-tiga huruf ini kena keluar lidah tuan-tuan. Tiga-tiga huruf ini kena keluar lidah. Qul a'udzu. Kenapa saya suruh tuan-tuan jaga-jaga sangat pada huruf zal ni? Sebab dalam surah Al-Fatihah, dengar baik-baik. Surah Al-Fatihah, siratal ladzi. Bukan siratal ladzi. Kalau kita baca dengan Z, salah huruf. Tukar huruf, boleh tukar makna. Jaga-jaga. Surah Al-Fatihah tu, rukun solat kita tu, tak sah Al-Fatihah, kemungkinan tak sah solat kita. Jaga-jaga tuan-tuan, berapa tahun dah kita solat. Bagaimana kalau berpuluh tahun kita solat tapi solat kita tidak sah. Jadi jaga-jaga. Tuan-tuan, siratal ladzi, bukan siratal ladzi. Salah. Jadi tuan-tuan jaga. Saya sebut tadi, lidah kena keluar sedikit lebih daripada gigi. Sedikit je lebih daripada gigi tuan-tuan. Sedikit je. Qul a'udzu. Kalau huruf zal bagi depan dia susah sikit sebab dia kena muncung juga pada masa yang sama. Allazi. Lidah keluar tuan-tuan. Allazi. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga. Jadi itu sahaja daripada yang kita belajar surah An-Nas. Jadi terima kasih kepada semua mata memandang. Tibalah masanya. Jeng. Tibalah masanya untuk saya nak buat pengumuman sesuatu perkara. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah selesai surah-surah lazim. Selesai surah-surah lazim. Jadi pertama sekali saya minta tuan-tuan komen di ruangan komen alhamdulillah. Tulis di ruangan komen alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana Allah telah memilih kita untuk sama-sama kita belajar surah-surah lazim, surah-surah yang menjadi amalan kita. Type di ruangan komen alhamdulillah. Saya boleh baca komen-komen dulu kejap. Mazwan Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Askiyah Haji Hasan. Jangan baca huruf zal dengan zai dan sin dengan sad. Okey, benda tu kena ingat baik-baik tu. Jaga-jaga tuan-tuan. Okey. Norat Mazin, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Taufik alhamdulillah, Zamilah Abdullah alhamdulillah, Syida Malik alhamdulillah, Mazwan alhamdulillah, Syahir Mano alhamdulillah, Kasim alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas limo. Sama-sama. Aznan Aziz alhamdulillah, Zanariah alhamdulillah, syukur aman alhamdulillah, Mak Binti Jeff alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya nak buat pengumuman. Macam tuan-tuan tahu bahawa episod surah-surah lazim kita sudah berakhir. Episod surah-surah lazim kita sudah berakhir. Jadi adakah sampai di sini sahaja tuan-tuan? Adakah sampai di sini sahaja kita berjumpa? Alah sedihnya. Jadi tuan-tuan, tidak sampai di sini sahaja. InsyaAllah bermula daripada esok pagi, apa yang kita buat tuan-tuan? Kita akan masuk surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Saya tak ambil banyak betul-betul. Kita hanya tengok 3 ayat per hari sahaja. Kita perhatikan balik, surah Al-Mulk adalah surah yang kita baca tuan-tuan. Lebih-lebih lagi ada orang baca surah Al-Mulk amalkan sebelum tidur. Jadi tuan-tuan, surah yang menjaga, yang menjadi perlindung daripada azab kubur, kita amalkan tuan-tuan. Tapi adakah amalan yang kita baca itu betul sebutan dia? Adalah betul tajwid dia? Adakah betul makhraj dia? Jadi tuan-tuan, yang kita risau adalah jika kita baca mengundang kepada dosa kerana kita baca dengan salah sebutan dia. Jadi tuan-tuan, insya-Allah bermula esok pagi kita akan mengaji surah Al-Mulk. Adakah tuan-tuan semua bersedia? Kita ambil 3 ayat per hari saja tuan-tuan. Kita tengok dalam 3 ayat ini apa tempat-tempat yang kita kena jaga-jaga, tempat-tempat yang selalu kita buat silap. Jadi adakah tuan-tuan semua bersedia? Jika tuan-tuan semua bersedia, tulis di ruangan komen, saya bersedia Ustaz esok pagi surah Al-Mulk. Tulis ruangan komen, saya bersedia Ustaz esok pagi surah Al-Mulk, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Nurala Muhammad, sama-sama. Taufik, wah terima kasih Ustaz, sama-sama. Aman GTI, yes ni saya tunggu-tunggu surah Al-Mulk. Alhamdulillah tuan-tuan, surah Al-Mulk kadang-kadang kita beramal tuan-tuan. Kita beramal dengan surah Al-Mulk, kita baca tiap-tiap hari sebelum tidur kita baca. Adakah sebutan huruf-huruf kita tu betul? Jadi tuan-tuan, yang kita risau adalah kesalahan-kesalahan besar, kesalahan-kesalahan yang melibatkan pertukaran makna. Jadi tuan-tuan, adakah tuan-tuan semua bersedia? Jika tuan-tuan semua bersedia, tulis di ruangan komen, saya bersedia Ustaz esok pagi surah Al-Mulk. Saya bersedia Ustaz esok pagi surah Al-Mulk, insya-Allah. Zanariah Yazid bersedia. Kak Sayang Selamat, saya bersedia untuk esok pagi insya-Allah. Mak Termizi, saya bersedia. Syahid Muhammad Nur, saya bersedia untuk esok insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Syida Malik, sama-sama. Nora Mazir bersedia Ustaz. Aznan Aziz, time PKP pun boleh belajar Al-Quran. Syukur sangat-sangat tuan-tuan. Betul. Tidak ada yang menghalang diri kita untuk belajar. InsyaAllah kita je yang kena mendorong diri kita untuk belajar tuan-tuan. Saya tidak boleh paksa tuan-tuan. Saya tidak boleh paksa. Yang saya boleh bagi hanya semangat dan motivasi. Tapi diri kita sendiri yang akan usaha, akan push diri kita untuk kita buat sesuatu tu. Macam mana? Sebab tu saya suruh tuan-tuan letakkan dalam hati kita bahawa tuan-tuan letakkan dalam hati kita matlamat apa yang kita nak capai tuan-tuan. Cakap dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, walau macam mana pun aku nak lancar baca Al-Quran, aku nak pandai baca Al-Quran, aku nak fasih baca Al-Quran. Letak matlamat itu dalam hati kita. Bila mana ada matlamat, maka kita akan ada usaha. Jatuh macam mana pun, ditimpa ujian macam mana pun, kita akan bangkit kembali, kita akan bangun kembali disebabkan kita ada matlamat. Saya tidak boleh buat apa-apa. Yang saya hanya boleh bagi motivasi pada tuan-tuan, dorongan pada tuan-tuan, tapi diri tuan-tuan sendiri untuk teruskan belajar. InsyaAllah saya doakan kita semua istiqamah, saya istiqamah, tuan-tuan dan puan-puan yang memandang saya, kita semua istiqamah, insyaAllah istiqamah sehingga akhirnya, sehingga kita khatam Al-Quran insyaAllah tuan-tuan. Jadi di situ saja kelas kita pada pagi ini. Jadi berjumpa esok pagi surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Jangan lupa tuan-tuan, pengajian kita, isikan masa kita dengan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Jom baca bersama-sama dengan saya. Jangan aminkan sahaja, baca bersama-sama dengan saya. Tadah tangan. Okey tuan-tuan, dadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah aku dan keluargaku di bawah lindungan dan perjagaan-Mu, ya Allah. Lindungilah kami daripada segala wabak bencana yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kekotoran dan hasad dengki, daripada segala kehitaman. Bersihkanlah, ya Allah. Sucikanlah, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Pandulah kami supaya kami sentiasa berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tariklah daripada hati kami perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk melakukan maksiat, ya Allah. Tariklah daripada hati kami, ya Allah. Dan letakkanlah dalam hati kami perasaan keinginan dan perasaan nikmat untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami dalam jalan Al-Quran, dalam jalan belajar Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tuan-tuan tinggalkan saya pesan sekali lagi tuan-tuan bahawa lepas ni kita ada banyak lagi aktiviti-aktiviti Al-Quran, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan tak nak tertinggal, jangan lupa like dan follow Terengganu Mengaji, page Terengganu Mengaji ini, dan kalau boleh onkan notification. Kalau tak silap saya ada kat bawah ini tuan-tuan, kat bawah tu dia ada tulis turn on live notification. Tekan turn on live notification supaya tuan-tuan semua tak tertinggal, insya-Allah. Jadi itu saja. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Sebelum kita akhiri, tekan like dan love banyak-banyak kali, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok pagi, insya-Allah. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama.